Okey, apa tu disleksia? Okey, ramai orang dengar disleksia. Disleksia ni dia ada masalah kesukaran belajar. Meaning dia memberi impak kepada membaca, menulis, mengeja. Ketika membacakan, setiap disleksia, dia nampak teks tu berlainan. Macam saya nampak huruf tu hilang. Ada certain disleksia nampak huruf tu terbang ataupun scramble. So, bukan kena rasuk, tapi itu cara otak kita orang proses maklumat. So, ia agak sukar untuk kami yang ada disleksia ni nak membaca buku. Bukan kami tak nak membaca buku. It takes a very long time to read. Dan mengeja. Bila dah nampak tulisan berlarian ke hilir, ke hulur, macam kita nak mengeja pun ingat-ingat lupa. Dan kadang-kadang nak Google pun macam benda tu simple macam untuk orang biasa. Contohnya, cara-cara nak membuat kek lapis. Kadang-kadang saya boleh stuck. Dalam pemikiran saya tahu nak buat kek lapis, tapi saya tak tahu macam mana nak buat ayat, nak Google, nak search macam mana nak. Tu saya macam stuck. Itulah, saya lebih suka tengok gambaran, visual. Mengeja, membaca, menulis. Dan menulis saya ingat lagi waktu saya sekolah rendah, bila saya menulis di papan hitam kan. Satu kelas budak-budak semua cakap, "Cikgu, tukar pelajar sebab kita orang tak faham apa Amai tulis." So macam it's so scramble. Ada besar, ada kecil, tak ada titik, tak ada apostrophe. Tiada apostrophe. So agak sukar untuk disleksia. Kadang-kadang ayat tu, susunan tu rapat. So tiada penghentian. So itulah masalah disleksia. Dan sebenarnya ramai orang salah faham. Kebanyakan legendary orang yang genius seperti Albert Einstein, Steve Jobs, semua tu ada disleksia. So ini tak memberi impak pada IQ dan kat Malaysia ni ramai doktor disleksia. Maknanya disleksia mampu mencapai cita-cita yang diorang nak. Tak semestinya doktor. I mean, you can be anything that you want to if you know their passion is. Amani, kalau disleksia tak ada kaitan dengan IQ, tapi kenapa diorang lambat sangat? Okay? Basically, kalau kita baca buku Arnab dan Kura-Kura, di mana diorang lari dan siapa yang akan ke garisan penamat, kitalah yang kura-kura tu. Okay? Kura-kura tu bijak tapi dia lambat. Itulah disleksia. So, saya kan mengambil masa 3 tahun untuk mengenal pasti kasut kiri dan kanan. So, itu cara kami proses. Tapi, once kita dapat teknik yang betul, teknik yang bersesuaian dengan otak kita, kita boleh lagi laju daripada orang biasa. Alright, perbezaan otak biasa dengan otak disleksia ni, perbezaannya lambat dan cepat je. Tapi dua-dua pandai. Dan mengapa prosesnya lambat? Sebab ia berfungsi cara yang berlainan. Lambat sebab apa? First, kita nampak tulisan berterbangan. Kedua, mengambil masa yang lama untuk menulis. Sebab kita ada masalah motor skill. Kadang-kadang sebab itulah kita mahukan extra time bila peperiksaan. Sebab apa? Dari sini ke tangan mengambil masa yang lama. So, kadang-kadang kita tahu jawapan tu. Tapi disebabkan proses otak ke tangan, lambatlah kita untuk menulis jawapannya. Sebab itulah kita orang dikenali sebagai orang yang lambat tapi bijak. Ramai orang salah faham. Once you are born with dyslexic, you end with dyslexic. Tiada kajian mengatakan, dah besar tak ada disleksia. No. That semua tu mitos. Bila you dah besar, simptom tu berkurangan, bukan tak ada. Kalau dilahirkan dengan otak disleksia, end with otak disleksia.